اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung kuliah harian kita. Di penghujung kitab, insya-Allah, muka surat 122. Hawadith, beberapa peristiwa. Fi sanatil 'ashirah min al-hijrah. Pada tahun ke-10 Hijrah dan tahun sebelumnya, maknanya selepas pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah tahun ke-8, tahun ke-9, Perang Tabuk, Sayyidina Abu Bakar menjadi ketua haji, Amirul Hajj. Pada tahun ke-10 dan tahun sebelumnya, banyak delegasi dari negara Arab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tahun ke-10 juga dipanggil Amul Wufud. Amul Wufud, tahun kedatangan delegasi-delegasi. Dan orang ramai memeluk agama Allah secara afwaja, beramai-ramai. Antara delegasi yang datang ialah delegasi dari Bani Hanifah, iaitu jemaah Musailimah Al-Kadzab. Dia ni mendakwa kata dia juga Nabi. Dan bahasa Arab panggil Al-Mutanabbi, orang yang mengaku Nabi. Maka mereka memeluk Islam. Kecuali Musailimah Al-Kadzab kerana dia mendakwa dirinya sebagai Nabi. Dia berduduk di Yamamah. Dia punya gelaran Rahmanul Yamamah. Itu gelaran Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Rahmanul Yamamah. Tapi Nabi tukar gelaran ni kepada Musailimah Al-Kadzab, yang sangat banyak menipu. Rasulullah mengajak delegasi Kristian Najran untuk memeluk Islam, tetapi mereka enggan dan berkata, kami telah menjadi orang Islam sebelum kamu lagi. Tak mahu masuk Islam. Dia berkata, mereka Islam dah. Mereka sembah Allah awal lagi. Sebenarnya, bila dah ada Nabi Muhammad, mereka kena beriman dengan Nabi Muhammad. Allah dah tetapkan kepada semua Nabi-Nabi
Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Nabi-Nabi wajib bercerita tentang Nabi Muhammad. Lanansurannahu, kalau jumpa Nabi Muhammad, kena berjanji untuk bantu Nabi Muhammad. Lanansurannahu, azzaruhu, wa nasaruhu, kena sokong, kena bantu, kena azzaruhu, sokong, wa nasaruhu, dan mereka membantu Nabi Muhammad. Itu Nabi Isa pun pesan kepada umatnya. Nabi Musa, Nabi Harun, semua Nabi-Nabi pesan kepada umat masing-masing untuk bantu, sokong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, kalau Nabi Musa hidup pada zaman ini, beliau kena mengaku aku sebagai Nabi. Ini pertama masuk Islam. Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang menghalang kamu dari memeluk Islam, iaitu kamu menyembah salib, memakan daging khinzir, dan kamu mendakwa Allah mempunyai anak. Orang Kristian mengatakan Isa anak Allah. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Orang Arab Mekah kata malaikat anak-anak banatullah, malaikat anak-anak perempuan Allah. Kita kata apa? Subhana rabbika, subhana amma yasifun, subhanaka rabbina amma yasifun. Maha suci engkau ya Allah daripada apa yang mereka sifatkan, sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah. Mereka bertanya, adakah manusia lain yang seperti Isa alaihi salam yang dicipta tanpa bapa? Ada kan? Allah menurunkan ayat. Ayat inilah yang kita baca ni, surah Ali Imran ayat 59. Dia bertanya, adakah manusia tak ada bapa? Tentulah Isa tu, kerana dia tak ada bapa, Allah lah bapanya. Allah turun ayat ni. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Mereka bertanya, adakah manusia lain yang seperti Nabi Isa? Allah menjawab, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Adam tak ada bapa, maka Adam mak tak ada. Pak tak ada, mak tak ada. Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka dia pun jadi. Allah kata dekat Nabi Adam, jadi, maka jadi. Kun fayakun. Macam tu juga Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nabi Isa ni, dia punya gelaran dia, kalimatullah. Kalimatullah, kalimah Allah. Kalimah kun fayakun. Itu gelaran Nabi Isa. Nabi Muhammad, Habibullah. Nabi Isa apa gelarannya? Kalimatullah. Kalau Nabi Ibrahim, Khalilullah. Kalau Nabi Musa, Kalimullah. Kalim, K-A-L-I-M. Kalimullah. Orang yang berbicara dengan Allah. Nabi-Nabi ni dia ada gelaran-gelarannya. Kan? Ibrahim, Khalilullah. Musa, Kalimullah. Isa, Kalimatullah. Kalimah Allah. Kalimah apa? Kalimatullah, kalimah Allah, kun fayakun itulah gelaran untuk Nabi Isa. Sebab Allah berfirman, jadi maka jadilah. Allah pun buat dengan kudrah Allah, Allah cipta dia. Dan Nabi Isa juga dipanggil Ruhullah, Ruh Allah. Kerana Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk meniup ruh. Malaikat Jibril juga dipanggil malaikat Ruh, Ruhul Qudus. Jibril tu sendiri ruh dah, Ruhul Qudus. Dia kerja dia tiup ruh. Maka mengandunglah Maryam. Maryam pun jadi mengandung. Maka itulah gelaran Nabi Isa, kalimah Allah dan Ruh Allah. Jadilah maka dia pun jadi. Selepas itu mereka bersetuju untuk membayar cukai. Ini tak masuk Islam juga. Enggan. Ada satu zikir tuan-tuan, ada satu zikir. Nabi kata siapa duk baca zikir ni hari-hari, di akhirat nanti dia boleh pilih nak masuk syurga, pintu mana yang dia suka. Syurga mempunyai 8 pintu. Namanya akan dipanggil dan dia dipersilakan untuk pilih nak masuk pintu mana yang dia suka. Zikir mudah.
Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Isa abdullah wa ibnu amatih. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhun minhu. Gitu. Dah dapat no? Baca doa ni, zikir ni. Siapa baca hari-hari, Nabi kata, di akhirat nanti dia boleh pilih pintu syurga mana yang dia suka untuk masuk. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Allah itu esa, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Wa anna Isa, dan sesungguhnya Isa abdullah, hamba Allah, bukan anak Allah. Wa ibnu amatih, dan anak kepada seorang perempuan hamba Allah. Dia anak mak dia Maryam. Wa ibnu amatih. Wa kalimatuhu, dan Isa itu kalimahnya Allah. Alqaha ila Maryam, yang ditiup kepada Maryam. Kalimah kun fayakun. Wa ruhun minhu. Isa juga dia punya gelaran ruh daripadanya. Bukan makna ruh Allah ada dalam badannya, bukan. Itu gelaran. Nak mengangkat kemuliaannya disandarkan kepada Allah. Macam Kaabah mulia disebut Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah bertempat. Gitu. Jadi zikir ini perlu kita baca hari-hari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dapat tak tuan-tuan? Kalau siapa pandai tulis, dia tulislah. Kongsi dengan kawan-kawan. InsyaAllah. Ataupun nanti kita cetak. Cetak Mahat Tauji Islami cetak untuk kita hadiahkan kepada pelajar-pelajar, kepada penyumbang-penyumbang. Yang mana Nabi menjanjikan dalam Sahih Muslim. Siapa sebut zikir ni? Baca zikir ni. Hari-hari ya. Nabi tak habaq berapa kali pun, tapi hari-hari lah. Baca pagi boleh, petang boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aqidah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tu dua kalimah syahadah kita. Masuk juga Isa, wa anna Isa abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Nanti dia boleh masuk syurga pintu mana yang dia suka. Allah, 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 ya Rabb. Istimewanya bacaan ini. Begitu juga kalau kita ambil wuduk, ambil air semayang, sebaik saja kita basuh kaki kanan, kaki kiri. Kita baca doa wuduk, terbuka 8 pintu syurga. Masuk pintu mana yang kamu suka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat Imam Hakim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa berwuduk dengan sempurna, selepas selesai tu dia baca doa wuduk, terbuka baginya 8 pintu syurga. Istimewa tuan-tuan, istimewa. Allah, Allah. Tajhizu jaishi Usamah. Mempersiapkan tentera Usamah ni dekat-dekat Nabi nak wafat. Nabi lantik Usamah bin Zaid sebagai ketua tentera untuk pergi dekat dengan Jordan, tempat ayahnya dibunuh. Ayah Usamah ni nama Zaid bin Harithah dalam peperangan Mu'tah. Sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mempersiapkan satu pasukan tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Baginda memerintahkannya untuk berangkat ke Abna, iaitu di mana tempat di mana ayahnya Zaid bin Harithah mati dibunuh. Kat tempat perang Mu'tah itulah. Di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat besar dari kalangan Muhajirin dan Ansar seperti Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang lebih senior.
Usamah ni baru belasan tahun, 17 tahun. Dia jadi ketua perang. Nabi lantik, Nabi memberi kepercayaan. Orang besar-besar ada tak? Jadi kena hormat lah. Terus timbul lah isu seniority lah apalah. Kena hormat. Memang dia muda tapi dia ketua. Hormat dia. Ada satu kumpulan yang kurang bersetuju dengan kepimpinan Usamah dan tidak dilantik sahabat-sahabat besar. Ada yang kata Usamah ni sebaya dengan anak-anak kami. 17 tahun baru. Ada yang kata Usamah ni sebaya dengan cucu kami. Bahasa utara kata kanyak lah. Budak kanyak. Nabi marah. Kerana Nabi bila lantik itu wahyu. Arahan daripada Allah. Dan dia berkemampuan. Walaupun kecil. Walaupun muda. Sedangkan umur Usamah ketika itu belum melebihi 17 tahun. Usamah ni cucu angkat Nabi. Ataupun anak angkat Nabi juga. Ayahnya anak angkat Nabi. Dia pun anak angkat Nabi. Hibbu. Kesayangan. Hibbu Rasulillah. Kesayangan Rasulullah SAW. Selepas Rasulullah SAW mengetahui perkara itu, baginda marah bersangat marah sungguh Nabi. Baginda berpesan, aku berpesan kepada kamu agar berbuat baik taat kepadanya kerana dia di antara orang yang paling baik dalam kalangan kamu. Belum sempat tentera ini memulakan musafir pada zaman Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah mula mengalami sakit. Tak jadi pi lah tengok Nabi sakit. Sehingga meninggal dunia dan berpindah ke negeri yang berkekalan. Sakit Nabi seminggu. Nabi tak keluar sembahyang berjemaah. Mula sakit tu, Nabi nak keluar sembahyang Isya. Tapi Nabi kita rebah. Pengsan. Nabi nak pergi jadi imam sembahyang Isya. Nabi jatuh pengsan. Bila pengsan, tak sedar diri. Maka isteri Nabi pun duduk jaga Nabi. Lama lepas tu baru Nabi sedar. Bila Nabi sedar, Nabi tanya, adakah para sahabat dah sembahyang Isya? Kata isteri-isteri Nabi, la, mereka belum sembahyang. Hum yantazirunak. Mereka semua menunggumu, wahai Rasulullah. Rasulullah minta air, Rasulullah mandi. Sunat mandi selepas pengsan. Nabi mandi. Kemudian Nabi berwuduk. Wuduk wajib lepas pengsan. Wuduk batal. Hilang akal, batal wuduk. Nabi mandi tu mandi sunat, wuduk tu wuduk wajib. Kemudian Nabi bersiap-siap nak bangun. Nak bangun, Nabi jatuh lagi. Rebah lagi. Pengsan lagi. 2 kali dah. Bila sedar, Nabi tanya, mereka semayang tak pergi Isya? Isteri-isteri Nabi kata, dah belum. Mereka menunggu Tuan. Nabi pun minta ayak macam tadi juga. Mandi, sunat mandi selepas pengsan, selepas koma, selepas hilang ingatan. Kemudian Nabi berwuduk. Bila Nabi nak bangun, Nabi jatuh lagi. 3 kali Nabi kita pengsan, 3 kali Nabi sedar. Akhirnya Nabi mengalah. Nabi kata, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar lah ganti tempat aku mengimamkan orang ramai. Sayyidina Abu Bakar, anaknya Sayyidatina Aisyah, membuat alasan. Wahai Rasulullah, ayah saya ni tak boleh. Tambah-tambah dia ganti tempat Rasulullah, nanti dia asyik menangis saja. Dia hati lembut. Dia seorang lelaki yang mudah menangis. Ayah saya kenal. Dia ayah saya. Suruhlah Umar. Nabi kata tidak. Suruh Abu Bakar. Sayyidatina Aisyah kata lagi, ayah saya ni kalau jadi imam, sekali dia nak baca pun payah. Teresak-esak menangis. Kata Nabi, aku kata suruh Abu Bakar. Abu Bakar. Jangan dia cakap banyak. Tapi suruh Abu Bakar. Nabi bertegas dalam soal tu. Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi imam seminggu. Nabi semayang di rumah, tak larat. Tak mampu nak keluar. Tak ada kuasa. Seminggu. Akhirnya pada pagi Isnin, hari Nabi kita wafat, hari Isnin, pagi tu Nabi rasa ringan sikit. Nabi rasa kuat sikit. Selepas seminggu tak ke masjid, pagi yang Nabi kita akan dicabut nyawa itu, pagi subuh tu Nabi panggil sahabat, datang papah Nabi. Aku nak pergi sembahyang subuh berjemaah bersama kamu. Maka sahabat pun tengok Nabi semua pakat seronok.
Oh, Nabi kita main semayang berjemaah, Nabi kita dah lega sikit dah, tetahassan, beransur-ansur pulih. Seronok. Rupa-rupanya lepas main subuh tu, hari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maradun Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Sakit ni berpunca daripada makan daging yang diletak racun itu. Itu punca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula ditimpa penyakit pada akhir bulan Safar, iaitu pada tahun ke-11 dari Hijrah. Muharram, Safar, di awal tahun ke-11. Berterusan sakitnya selama 13 hari. Dalam tempoh itu, baginda masih berpindah-pindah ke rumah isteri-isterinya, bergilir-gilir ikut jadual. Masih lagi. Ketika penyakitnya bertambah berat, baginda meminta izin kepada isteri-isterinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka diberi keizinan kepadanya. Mula tu Nabi duduk bergilir-gilir lagi. Lepas mayang subuh, Nabi akan ke rumah isteri. Gilir Nabi, bila subuh, Nabi pergi jadi imam tu kira habis dah. Lepas mayang subuh, rumah isteri lain pula. Itu giliran Nabi macam tu. Yauman bi yaumin. Sehari sini, sehari sini. Lepas mayang subuh lah, Nabi akan masuk rumah. Bila Nabi dah tak mampu, Nabi buat mesyuarat dengan isteri Nabi. Nabi kata, boleh tak saya duduk di rumah Aisyah ini? Siapa kena giliran dia yang mai. Siapa kena giliran dia mai rumah Aisyah. Aisyah tak duduk sini. Aisyah akan tinggal di sini pada hari gilirannya saja. Aku menetap di sini. Dulu aku pergi rumah hampa ni. Lepas pada ni, aku tanya, kalau boleh lah, kalau boleh aku duduk sini, tak larat dah. Hampa mai. Ahad siapa dia, Isnin orang lain, Rabu, Selasa, Rabu orang lain pula, Khamis orang lain. Giliak-giliak, sehari. Sayyidatina Aisyah tak duduk sini. Kalau kena giliak dia, baru dia mai jaga. Takdir Allah, hari Nabi wafat itu, hari gilir Sayyidatina Aisyah jaga. Dalam bilik Sayyidatina Aisyah, tersandar di dada Sayyidatina Aisyah, bercantum air liur Nabi dengan air liur Sayyidatina Aisyah, dan memang giliak Sayyidatina Aisyah, bukan giliak orang lain. Radhiyallahu anha. Dan yang menyaksikan Nabi habis umur, bagaimana sakaratul maut Nabi, bagaimana Nabi wafat, Nabi angkat jari telunjuk, Nabi baca ayat ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, Allahumma fir rafiqil a'la. Nabi bersugi. Semua tu Sayyidatina Aisyah dengan adiknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar. Ni pun dua orang je yang tahu bagaimana sakaratul maut Nabi. Apa bacaan yang keluar daripada mulut Nabi. Apa Nabi buat ketika itu? Bersugi, pinjam kayu sugi. Sayyidatina Aisyah gigit bagi lembut sikit, bagi kat Nabi. Maka ketika Nabi sugi itu, bercantuman, bergabung air liur Sayyidatina Aisyah yang ada di kayu sugi dan air liur Nabi bertemu di situ. Kenangan indah buat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dikebumikan di situ kerana Nabi pernah cakap, kami para Nabi, di mana kami habis umur, di situlah kami dikebumikan. Habis umur dalam bilik, pusara dalam bilik. Habis umur dalam musafir, pusara di tempat tersebut. Kami Nabi-Nabi ni Allah dah tetap dah. Tak boleh ubah. Di mana mati, di situ dikebumikan. Dan dalam pusara Hujrah Asy-Syarifah itu, ada 3 orang yang 3. Nabi Muhammad, belakang Nabi, Sayyidina Abu Bakar, belakang Nabi. Kepala Sayyidina Abu Bakar itu dekat bahu Nabi. Jadi Nabi dekat belakang Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Kepala Sayyidina Abu Bakar dekat bahu Nabi, dekat sini. Belakang tu pula Sayyidina Umar. Kepala Sayyidina Umar dekat bahu Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Jadi kalau kita ziarah Nabi, ni kepala Nabi, dekat bahu Nabi, kepala Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita ziarah Nabi, kemudian kita bagi salam kat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu bukan ada pun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni dia sebenarnya ke belakang Nabi, bukan ke kanan Nabi. Dia ke belakang.
Sayyidina Abu Bakar belakang lagi. Sayyidina Umar lagi belakang. Ke kiri lah. Tapi kita bagi salam dekat Nabi itu, kita disuruh keluar melalui babul baqi'. Jadi kita keluar, kita bagi salam kat Sayyidina Abu Bakar, kita bagi salam dekat Sayyidina Umar. Tempat kita bagi salam kat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni, bukan ada kepala Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun. Kerana kepala mereka renjak pergi belakang, ke belakang, ke belakang. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ini mayat. Ini mayat. Jadi Sayyidina Abu Bakar bukan kepala yang ke depan tu. Sayyidina Umar bukan lagi depan. Dia belakang Nabi. Belakang. Ini lagi belakang. Ke kiri ya. Tapi dah orang buat bulat tu, ini salam Sayyidina Umar. Kat sini pula salam Sayyidina ini salam Sayyidina Abu Bakar. Kat sini pula bagi salam dekat Sayyidina Umar. Kita ikut je lah. Bukan maksudnya kita bagi salam tu ada kepala Sayyidina Abu Bakar di situ, kepala Sayyidina Umar di sini. Bukan. Ini mereka faham no maksud saya? Saya cuba nak jelaskan macam mana kedudukannya. Tak pernah ada orang bagi salam kat Nabi, kemudian dia ke kiri bagi salam kat Sayyidina Abu Bakar, kemudian dia ke kiri lagi bagi salam kepada Sayyidina Umar. Tak boleh macam itulah, sebab jalan tu kena terui, kena keluar sana. Jadi ketika kita bagi salam dekat kepala Nabi tu, kita dah ketinggalan Sayyidina Abu Bakar yang sebelum itu. Untuk lebih tepatnya ialah sebelum sampai dekat Nabi SAW, kita dah jumpa dah kedudukan kepala Sayyidina Umar. Sebelum jumpa Nabi, kita dah jumpa dah kepala Sayyidina Abu Bakar. Lepas pada tu baru jumpa kepala Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Faham no? Gitu. Tapi bukan maksud saya kita bagi salam kat Sayyidina Umar dulu, kita bagi salam dekat Sayyidina Abu Bakar, kemudian last sekali kita bagi salam dekat Nabi. Bukan. Kita utamakan Nabi dululah. Nabi dulu, kemudian kita berjalan sikit. Walaupun tak ada pun kepala Sayyidina Abu Bakar, kita bagilah salam. Kita ikut orang ramai lah. Kita jalan lagi, kita bagi salam kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dah lepas lama dah, kerana dia paling belakang. Dia paling belakang. Kita buat macam biasa. Cuma kita sama dengan orang lain bagi salam macam tu, kita pun bagi salam macam tu. Beza kita faham, kita tahu. Kadang-kadang orang tak tahu. Orang dia ingat susunannya, oh ini Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kepalanya atas kepada Nabi itu, yang Sayyidina Abu Bakar tepi tu. Kemudian Sayyidina Umar lagi depan lagi, bukan. Nabi paling depan, Sayyidina Abu Bakar ke kiri, Sayyidina Umar ke kiri lagi. Secara hakikatnya bila kita jalan tu, jumpa kepala Sayyidina Umar dulu yang paling belakang. Lepas tu yang tengah tu kepala Sayyidina Abu Bakar. Yang ini yang ni memang tepat lah. Memang tang bulat tu huna assalamu ala Rasulullah, yang tu memang bertepatan dengan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kena habaq jugalah supaya kita boleh dapat bayangan yang tepat. Takut ada orang duk ingat, oh ni Rasulullah. Sini bulat ni Abu Bakar ni, mana kepala dia di situlah. Ni bulat ni Sayyidina Umar, kepala dia situ. Kepala mereka ke belakang. Allahu Akbar. Umur mereka semua 63. Nabi meninggal umur 63. Sayyidina Abu Bakar meninggal umur 63. Sayyidina Umar meninggal pun umur 63. Sayyidina Ali meninggal umur 63 tapi di Kufah di Iraq. Karena zamannya zaman fitnah. Banyak berlaku peperangan, pergaduhan. Tak tahu kubur Sayyidina Ali kat mana, tak tahu. Ada yang kata di Najaf, nama satu tempat di Iraq. Wallahu a'lam. Rahsia. Karena Sayyidina Ali ni ada yang fanatik, ada yang sayang berlebih-lebihan sampai sembah Sayyidina Ali, puja Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ni juga ada yang benci berlebih-lebihan. Khawarij benci sampai nak bunuh Sayyidina Ali. Syiah fanatik, sayang lebih sampai ada yang mengatakan Sayyidina Ali ni dengan pujaan yang bukan-bukan. Ada yang kata Sayyidina Ali ni Nabi. Ada yang kata Jibril tersilap memberi wahyu. Sayang berlebih-lebihan pun merosakkan. Rosak. Kalau kita sayang, kita mengampu, kita fanatik berlebih-lebihan. Sayang itu bagus, tapi bila dia lebih itu dia jadi tak elok.
Sayyidina Osman meninggal umur 80-an, 81 atau 82. Sayyidina Osman, dia punya pusaranya di Baqi'. Dulu di luar Baqi', kemudian diperbuat pagar baru dan dimasukkan Sayyidina Osman dalam pagar perkuburan Al-Baqi'. Dulu dia bukan di Baqi', dia depan, dia di luar pagar, dia dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudiannya diperluaskan Baqi' itu dan dimasukkan Sayyidina Osman di dalam perkuburan Al-Baqi'. Jadi Nabi minta izin, Nabi berpengkalan di rumah Sayyidatina Aisyah. Siapa kena giliak, dia mai. Isteri-isteri Nabi semua setuju. Okeylah, tak ada masalah. Satu benda yang saya nak tekankan, Nabi kita wafat yang tahu sakaratul maut, akhir bagaimana Nabi menghembuskan nafas terakhir, Sayyidatina Aisyah dan saudaranya Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar. Kadang-kadang viral cerita dekat-dekat Nabi nak wafat, Nabi memanjat tangga mimbar, Nabi menyampaikan khutbah. Tak ada, benda tu tak betul. Nabi di hujung hayat Nabi nak naik mimbar macam mana, nak jadi imam pun dah tak larat. Sembayang pun duduk je. Macam mana nak naik mimbar? Kemudian kononnya Nabi bertanya, ada siapa-siapa tak puas hati? Siapa-siapa yang pernah aku pukul, mai pukul aku balik. Kemudian namanya Ukasyah. Ceritanya macam tu lah. Ukasyah ni kata, saya tak puas hati dekat Rasulullah. Saya nak pukul Rasulullah. Saya nak balun Rasulullah. Saya nak balas dendam. Saya nak pukul Rasulullah. Itu cerita-cerita yang tak betul. Kemudian datang Al-Hasan dan Al-Husain. Janganlah pukul tok orang kami. Jangan belasah. Saya nak belasah juga. Nak belasah juga. Kemudian datang Sayyidina Ali pun. Janganlah. Rasulullah dah sakit teruk dah ni. Jangan belasah Rasulullah. Nak belasah juga. Akhirnya, bukan dia nak belasah, dia nak cium perut Nabi. Tuan-tuan, cerita cium perut ni bukan waktu di hujung-hujung hayat Nabi. Cerita sahabat cium perut Nabi ni, yang betulnya bukan Ukasyah. Yang betulnya orang lain. Nama Sayyidina Sawad bin Ghaziyah. Dan Sayyidina Sawad ini kucuk perut Nabi bukan ketika Nabi di hujung umur. Ketika perbarisan tentera Badar. Ketika itu Nabi memeriksa perbarisan, luruskan saf, dan Allah puji Nabi, Allah turunkan surah Saf. Kerana Nabi mengatur strategi, siapa pemanah, siapa berkuda, siapa pertahanan, siapa penyerang. Nabi atur elok. Tentera musuh walaupun ramai main serbu ya, tapi Nabi atur bagi elok. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sebut, Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilih saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah kasih, suka, seronok melihat tentera-tentera yang berperang fi sabilihi saffa, berperang pada jalannya perang Badar itu. Mereka buat saf, perbarisan tentera, atok bagi elok, ka'annahum bunyanum marsus, seolah-olah mereka itu seperti binaan yang terancang, yang tersusun rapi. Ada plan. Ayat tu ada dua. Yang pertama, perang biar dalam perancangan. Yang kedua, buat bangunan pun biarlah bunyanun marsus, bukan cempaka. Arkitek dia akan lakarkan di sini apa masjid ini, apa ini jalan, apa semua terancang. Unit perancangan bandar, bunyanum marsus, macam bandar yang tersusun elok, rapi. Kalau kita pergi Madinah, kita tengok hotel-hotel dia elok-elok aja. Lorong-lorong dia pun elok. Mekah dia celaru sikit lah, pasal dia lorong-lorong bukit, lereng-lereng bukit. Kalau Madinah ni cantik je. Lorong ni, hotel dia pun satu pattern aja kan. Bunyanum marsus. Itu cerita Badar. Sawad ni sengaja dia berdiri tak ikut saf. Nabi pegang kayu, Nabi cucuk perut dia. Nabi kata, betulkan barisan. Nabi tegas. Kemudian dia kata, sakit wahai Rasulullah, saya nak minta tuntut bela, saya nak cucuk balik.
Rasulullah kata cucuk bagi kayu dekat dia. Dia kata tak mau. Saya tak pakai baju. Rasulullah pakai baju. Rasulullah kena selak perut. Saya nak cucuk perut Rasulullah. Itu dalam medan Badar. Namanya Sawad. Bukan namanya Ukasyah. Ukasyah ni peribadi mulia. Ketika Nabi bercerita, umatku ada yang masuk syurga 70,000 VVIP Jannah masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. 70,000 peruntukan untuk umatku. Sayyidina Ukasyah ni dia cepat. Dia terus bangun berdiri, wahai Rasulullah, doakan saya. Saya masuk dalam 70,000 ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk terus. Tak payah timbang, tak payah bicara, jalan terus ke syurga. Cepat masuk syurga. Dia merebut peluang yang ada di hadapan. Ketika Nabi bercerita, terus dia bangun, wahai Rasulullah, doakan saya seorang. Nabi tak doa dah. Nabi kata terus, anta minhum. Bukan doa. Kamu memang masuk dalam 70,000. Allah, syukur ya Allah. Bijahin Nabi, dengan pengaruh yang ada dekat Nabi, Nabi tak doa dekat Allah. Nabi gezet terus. Hang salah seorang. Itu Ukasyah. Tak ada cerita dia nak balun Nabi. Tak ada cerita dia nak belasah Nabi. Tak. Kemudian sahabat-sahabat lain pun bangun. Wahai Rasulullah, doa kat cik sama. Wahai Rasulullah, doa kat saya sama. Saya pun nak juga. Saya pun nak juga. Nabi kata, sabaqakum biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Dia cepat. Peluang ada, dia rebut. Kalau ada jawatan kosong, borang keluar. Rebut. Ni dah orang tutup dah peluang, baru nak minta. Tak dapat lah. Nabi kata, dah. Hampa lambat. Ukasyah dia cepat. Aku doa kat dia. Hak lain, beramal saleh lah. Sekali tidak mudah lah dengan doa Nabi. Semua nak doa. Usahalah. Jadi cerita Ukasyah nak belasah Nabi viral dalam media sosial. Cerita Ukasyah nak belasah Nabi atas mimbar itu memang viral. Saya pun dapat. Kadang-kadang ada juga asatizah kita ni, dia petik daripada FB, daripada blog mana-mana, dia pun cerita. Cerita sedih. Orang memang suka cerita sedih. Cerita meleleh yak mata pula. Oh, nak belasah Nabi. Nak belasah Nabi. Akhirnya tak belasah pun. Cium pusat Nabi. Cium perut Nabi. Ada kata cium pusat. Mana dia nampak pusat? Pusat itu aurat. Pusat bukan aurat, tapi wajib ditutup. Macam mana dia pun cium pusat Nabi? Jadi kita kena belajar, ada ilmu. Jangan terima bulat-bulat. Cerita sedih bagaimana kewafatan Nabi. Selalu orang duk sambut 12 Rabiul Awal lahir Nabi. Ni saya nak cerita pula 12 Rabiul Awal kewafatan Nabi. Tahu tak ketika Nabi nak wafat itu, ada sahabat yang nak belasah Nabi. Dia buat suasana tu. Sayyidina Bilal menangis. Al-Hasan, Al-Husain, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, jangan pukul, jangan belasah. Dia nak belasah juga. Rupanya bukan nak belasah. Dia nak kucuk pusat Nabi. Pusat? Nabi izinkan kucuk-kucuk pusat. Kucuk perut. Yang kucuk perut itu di medan Badar. Bukan ketika Nabi dalam keadaan gering, sakit tenat. Kemudian bagaimana Nabi boleh memanjat mimbar, berkhutbah pula. Sedangkan masjid pun Nabi tak pergi. Nabi sembahyang di rumah je. Hari last itu, subuh itu saja Nabi pergi sembahyang. Jangan kita kira cerita sedih ya, kita pun share. Baca elok-elok. Daripada mana, sumber mana, buku mana. Takut-takutnya Syiah dia nak klaim kata Rasulullah wafat, Sayyidina Ali ada, Sayyidina Hasan, Sayyidatina Fatimah ada. Wafat tu di rumah mereka ini. Padahal hari Nabi wafat, Sayyidina Ali kerja luar. Sebab pagi tu dia ingat Rasulullah dah sihat, boleh sembahyang subuh berjemaah. Sayyidina Ali tak ada di Madinah. Dia duduk di luar. Zaman tu tidak ada WhatsApp, tidak ada telefon. Dia tak tahu dia keluar. Lepas tu dia balik tu, dia terkejut. Sahabat-sahabat dah uruskan jasad Rasulullah, bahkan dah berbincang dah siapa yang akan jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar kah, Sayyidina Abu Ubaidah kah, Abu Bakar kah, Abu Ubaidah. Dah buat pelantikan pun di Saqifah Bani Sa'idah. Sayyidina Ali duduk luar, dia main-main, yalah dah selesai dah. Dah ada khalifah, dah ada pemimpin baru yang dilantik. Dia macam terkilan jugalah. Dia kata kenapa tak tunggu? Mereka kata tak boleh tunggu. Sebab Rasulullah wafat pun tak ada ketua. Semayang jenazah Rasulullah itu furada, seorang-seorang. Tidak berlaku jemaah.
Semayang jemaah 5 waktu pun tidak berlaku jamaah. Siapa nak jadi imam? Siapa nak jadi ketua? Perlu perlantikan. Ketua ini penting. Sayyidina Ali dia datang tu, mula-mula dia terkilan juga kerana orang tak tunggu dia. Urusan khalifah tak tunggu dia sebagai menantu Rasulullah. Akhirnya dia pun reda dan beliau berbaiat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan kata Sayyidina Ali, ketika wafat Nabi, ketika pemilihan khalifah, dia tidak berada di Madinah. Bagaimana boleh diceritakan nak belasah Nabi di rumah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sedangkan Nabi dah sakaratul maut. Sakaratul maut Nabi di dalam bilik Sayyidatina Aisyah. 3 orang saja. Nabi, isteri Nabi Sayyidatina Aisyah, dan juga ipak Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Mereka 2 orang ini sahaja yang layak meriwayatkan tentang sakaratul maut. Seorang bawa kayu sugi, ini sandak, tidur atas riba Nabi. Nabi tidur atas riba Sayyidatina Aisyah. Mula-mula tak sedar diri. Kemudian bila dah sampai hampir, Nabi pun terbuka mata memandang ke bumbung rumah. Kemudian Nabi bercakap, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was. Aku pilih untuk bersama golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Karena waktu tu Nabi diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Nabi pilih untuk bertemu Allah. Dan Nabi baca, Allahumma ya Allah fir rafiqil a'la. Aku memilih untuk menemui Tuhan yang Maha Tinggi, untuk berdamping dengan Tuhan. Baik. Ketika Rasulullah terlalu uzur dan tidak berkemampuan untuk keluar ke masjid untuk solat berjamaah, baginda bersabda, suruhlah Abu Bakar mengimamkan solat dengan orang ramai. Ini saya hurai dah tadi. Mula-mulanya Sayyidatina Aisyah memberi alasan. Ayahnya suka menangis dan sebagainya. Maka ia menjadi isyarat baginda meredainya sebagai khalifah ketika Rasulullah masih hidup. Ini yang kita nampak lah. Ahli Sunnah wal Jamaah nampak macam tu lah. Bila Nabi redha dia jadi imam, ganti imam itu ada isyarat. Tidak ada satu lafaz yang jelas siapa pengganti Nabi, tak ada. Cuma yang adanya isyarat. Banyaklah isyarat-isyarat. Ketika kaum Ansar mendengar berita Rasulullah sakit berat, mereka berkumpul di dalam masjid. Maka Al-Abbas radhiyallahu anhu memberitahu Rasulullah tentang kaum Ansar yang berkumpul di dalam masjid dan mereka kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah keluar berjumpa mereka dalam keadaan membalut kepalanya dan tidak mampu berjalan dengan betul. Baginda dipapah oleh Ali dan Al-Fadl. Al-Fadl anak Sayyidina Abbas. Al-Abbas berjalan di hadapan mereka, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tangga mimbar yang paling bawah. Ni hari mula Nabi sakit ni. Duduk pun duduk di tangga ya. Bukan khutbah atas tu. Nabi keluar, Nabi duduk kat tangga. Tangga mimbar tiga anak tangga, Nabi duduk paling bawah. Baginda memuja dan memuji Allah. Alhamdulillah, macam itulah. Dan bersabda, wahai sekalian manusia, telah sampai berita kepadaku tentang kamu yang takutkan kematian Nabi kamu. Nabi-Nabi sebelumku yang dilantik oleh Allah, adakah mereka kekal, tidak mati? Ni apa mati. Jadi semua orang akan menemui kematian. Adakah aku akan kekal bersama kamu? Ketahuilah, aku akan bertemu dengan Tuhanku dan kamu akan bertemu denganku. Siapa mati boleh jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, aku nak bertemu Tuhan. Hampa pun kalau mati nanti jumpa aku di akhirat. Kan Sayyidina Bilal ketika dia sakaratul maut, dia senyum. Isteri dia tanya, apa senyum? Dia kata, wa tarbah. Alangkah gembiranya. Isteri dia kata, apa yang seronok sangat ni? Dia kata, ghadan alqi ahibbah. Esok aku akan jumpa kekasih-kekasihku esok. Betul, esok tu dia mati. Ghadan, tomorrow, esok aku akan jumpa kekasih-kekasihku. Siapa kekasih engkau? Muhammadan wa hizbah. Muhammad dan kumpulan yang menyayangi Nabi Muhammad. Aku akan jumpa ni apa? Esok tak lama dah tu yang seronok sangat ni. Orang beriman dia seronok nak jumpa Allah, nak jumpa Rasulullah. Mati itu kembali ke rahmatullah, menghadap Allah, redha Allah, rahmat Allah dan ditayang syurga Allah. Dan mati itu pastinya kita akan bertemu secara langsung dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam meninggalkan alam dunia berpindah ke alam baru yang lebih indah, yang lebih menyeronokkan daripada dunia. Kita mati, kita boleh menziarahi Rasulullah. Mati boleh menziarahi Sayyidina Abu Bakar, boleh bergabung dengan mereka. Jadi mati ini pada zahirnya menyedihkan, tapi bagi orang saleh mati itu menyeronokkan. Berpindah ke alam yang kekal, berpindah ke alam untuk bergabung bersama hizbah, kumpulan yang menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bila seronok, sakit memang sakit, senyum gembira. Tergelak-gelak dia dekat-dekat dia sakit sakaratul maut. Isteri dia kata, apa abang ni gelak-gelak pula, kita ni sedih dia duk gelak. Dia kata, wah tarbah, ya Allah happynya, seronoknya. Gadan, esok hari aku akan jumpa kekasih-kekasihku, Nabi Muhammad dan kumpulannya, sahabat-sahabatnya, para ulama'nya, para syuhadanya. Esok aku boleh jumpa ni, tak lama dah. Wa tarbah, syok, alangkah seronok gembiranya. Kita lah yang di dunia ni bila tok guru kita mati, kita menangis. Kita sedih, kita menangis. Bagi mereka, Allah, inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Boleh jumpa Rasulullah, boleh jumpa para sahabat, boleh jumpa para ulama, para syuhada. Tak lama dah, kata Sayyidina Bilal, esok hari ku jumpa. Seronok dia. Nabi kata, aku akan bertemu Tuhanku dan kamu akan bertemu denganku. Maka aku berpesan kepada kamu semua agar berbuat baik kepada golongan muhajirin. Muhajirin tu mereka tinggal di Madinah. Hampa kena jaga orang muhajirin ni, yang lebih awal memeluk Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Petang esok, insyaAllah. Petang esok saya akan maklumkan semula lah, sebab esok ni ada kami mula buka ma'had. Pelajar-pelajar akan datang. Tak pastilah esok saya boleh buat kuliah ataupun tidak. Kalau tidak pun saya akan maklumkan lah. Mungkin kita tangguh ke esok ataupun lusa. Satu berita yang menyedihkan bagi kita tapi menyeronokkan bagi Nabi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.